Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seminggu lepas saya ada muat naik sebuah video yang berjudul Kenapa Video Captain Ada Muzik? Dan dalam kurungan apakah hukum muzik? Daripada video itu saya menerima pelbagai komen, suka dan duka. Ada yang berkata benda yang dah sepakat hukumnya, sengaja pergi cari khilaf tu buat apa? Saya jawab, kamu yang tidak tahu di sana ada khilaf. Banyak hukum agama yang pada awalnya kita sangka adalah satu kesepakatan atau ijma'. Padahal jika dikaji lanjut, ada khilaf sebenarnya. Ini kerana silibus kita belajar agama di Malaysia lazimnya tidak masukkan sama. Does not include khilaf yang ada, bahkan tidak juga memasukkan dalil-dalil yang menjembakkan berlakunya khilaf. Bererti setiap pendapat ada dalil, ada hujah. Tapi kita hanya belajar satu pendapat tanpa dalil. Apatah lagi untuk belajar khilaf tentangnya, ya. Ada juga yang berkata 4 mazhab sudah sepakat mengharamkan muzik. Kenapa nak ambil pendapat lain? Saya berkata, betul ke 4 mazhab haramkan muzik? Salah seorang ulama yang menolak hukum haram ke atas muzik ialah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah yang wafat tahun 543 Hijrah dalam kitabnya Ahkamul Quran. Dan beliau adalah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Satu catatan sisi bezakan ya antara Ibnul Arabi dan Ibnu Arabi. Yang ada al sebelum Arabi, yang itu okey. Yang tak ada al, itu yang sangat tidak okey. Alright. Ada yang berkata, saya ni sesuka hati, cherry pick hukum yang saya suka. Maknanya main pilih-pilih saja hukum yang saya suka. Baik, saya jawab, jika kamu yang tidak tahu kaedah-kaedah dalam ilmu usul fiqh bagi merajihkan satu pendapat di antara beberapa pendapat, jangan sangka orang lain tidak tahu. Jika diri sendiri jahil, jangan anggap orang lain sama-sama jahil seperti anda. Ada juga yang jenis terlajak bila saya merajihkan bahawa hukum asal bagi muzik adalah harus dan ia boleh berubah menjadi haram berdasarkan tujuan ia digunakan. Mereka ini memahami bahawa saya ni menyokong konsert Coldplay. Macam mana pula tu? Geng terlajak ni memang macam tu. Mereka suka membuat kesimpulan yang orang lain tak buat. Contohnya sekarang ni baru masuk bulan Rejab, di awal bulan Rejab. Kita kata tidak ada apa-apa amalan khusus sempena bulan Rejab. Mereka pula membuat kesimpulan, oh jika begitu bolehlah pergi pesta di sana sini, ke kelab malam, ke rumah urut dan kasino sempena bulan Rejab. Macam mana boleh sampai kesimpulan tu ya? Ada juga yang daripada komennya dapat kita kenal, dapat kita faham mereka ni mengharamkan muzik. Bahkan mempersoalkan video dan pendapat yang saya pilih. Akan tetapi, mereka menonton video saya itu. Bukankah 8 saat pertama di permulaan video itu saya letak muzik? Jika muzik haram, kenapa mereka tonton video tu? Itu adalah video yang haram kerana dibuka dengan sesuatu yang haram. Sebab itu saya kata, orang yang mengharamkan muzik ni kerap kali tidak jujur kepada diri mereka. Jika nak haramkan muzik keseluruhannya. Jangan pilih-pilih pula muzik ini haram, muzik itu tidak haram. Be honest to yourself. Okey, pun begitu, antara komen-komen tersebut ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang mengharamkan muzik? Ini soalan yang bagus dan dalam video ini saya akan menjelaskannya ya. Kerana hadis ini sangat masyhur dikemukakan sebagai dalil mengharamkan muzik. Tapi kan bagi orang yang curious, mereka akan tertanya tak? Kalau dah ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang secara jelas-jelas mengharamkan muzik, kenapa masih ada pendapat yang mengharuskan muzik? Kan? Orang yang curious, dia akan, aku nak kena kaji. Ada tak pendapat lain ataupun ada tak pendapat lain terhadap hadis tersebut? Okey, tak apa. Ayo sama-sama kita kaji ya.
Hadis yang dimasukkan itu boleh dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari jika mengikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 550 sebagaimana tangkap layar di sebelah saya. Perhatikan beberapa perkara. Pertama, perhatikan bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah memulakan hadis itu dengan qala atau setepatnya wa qala Hisham bin Ammar. Okey. Qala di sini bermaksud telah berkata dan telah berkata, ya. Baik. Jika dirujuk hadis-hadis dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari memulakan ataupun lazimnya memulakan hadis-hadis dengan haddasana yang bermaksud telah dihadiskan kepada kami, atau akhbarana yang bermaksud telah dikhabarkan kepada kami. Perkataan haddasana dan akhbarana adalah penghubung yang kuat lagi sahih antara perawi dalam sanad hadis. Namun, jika Imam Al-Bukhari memulakannya dengan qala atau wa qala, maka ia mengisyaratkan sesuatu kelemahan. Inilah yang disebut sebagai hadis mu'allaq. Oleh kerana itulah kita dapati di kalangan ulama ada yang berkata tidak ada hadis sahih yang mengharamkan muzik. Mereka berkata sedemikian bukan kerana mereka tidak tahu hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi kerana mereka mengetahui ia bukanlah hadis yang sahih. Stop sekejap, saya nak tanya soalan. Di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang berhujah, yang berdalil dengan hadis ini, jujur saya tanya, anda perasan tak hadis ini bermula dengan wa qala? Anda tahu tak apa signifikannya ia bermula dengan wa qala? Atau anda hanya bertaklid buta kepada mereka yang mengemukakan hadis ini tanpa... Atau anda hanya bertaklid buta kepada mereka yang mengemukakan hadis ini tanpa mereka menjelaskan apakah signifikannya wa qala di permulaannya, ya. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, wa qala ni ada beberapa hadis dalam kitab sahihnya di mana Imam Al-Bukhari memulakannya dengan wa qala, dan ini disebut sebagai hadis-hadis mu'allaq, ya. Dan Imam Al-Bukhari melakukan sedemikian bagi mengisyaratkan ada kelemahan dalam sanadnya itu, atau dalam susun kata lain, ia satu hadis yang tidak menepati syarat sahih yang begitu ketat oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi Imam Al-Bukhari tetap mengemukakannya sebagai penjelasan bagi sesuatu bab atau sebagai penguat bagi satu bab. Ya, ia bukanlah dalil yang berdiri dengan sendirinya. Tak apa, ya. Pun begitu, ada juga ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Jika ia sahih, maka ia sahih atas penilaian ulama tersebut dan bukannya atas syarat Imam Al-Bukhari. Sama-sama kita tahu, macam saya kata tadi, Imam Al-Bukhari mengenakan syarat-syarat yang amat ketat bagi mensahihkan sesuatu hadis. Ada juga yang berkata, meskipun hadis itu Imam Al-Bukhari memulakan sanadnya dengan waqala, beliau tetap menyampaikan hadis tersebut dengan lafaz yang pasti. Yang ini Nabi SAW bersabda. Sebab kalau ia adalah riwayat yang dhaif, tak boleh kata demikian. Sebaliknya hendaklah berkata diriwayatkan bahawa sekian-sekian. Dia tak boleh berkata macam hadis ni kan, sami'an nabiyyah SAW yaqulu. Ini adalah lafaz yang pasti menunjukkan ia adalah sahih. Okey, jadi berdasarkan lafaz yang pasti ini, mereka berkata ini adalah hadis yang sahih. Namun ada pula yang menjawab bahawa apabila Imam Al-Bukhari memulakan sanadnya dengan qala ataupun dalam kes ini wa qala, bererti ia sudah cukup di sisi beliau bagi mengisyaratkan bahawa ia bukanlah satu hadis yang sahih mengikut pensyaratan beliau, mengikut kriteria beliau, ya. Okey, tak apa. Yang ni macam heavy pula dalam bidang ilmu hadis. Tak apa. Kita ambil saja pendapat yang mengatakan hadis ini adalah sahih. Cuma yang saya nak bagi tahu, apabila Imam Al-Bukhari menyebut waqala, maka di situ kita dapat faham kenapa di kalangan para ulama berkata tidak ada hadis sahih dalam bab ini, dalam bab mengharamkan hukum muzik ni. Kan kita tenang, kan ada hadis yang sahih Bukhari. Tu waqala tu. Pun begitu, saya kata ada juga di kalangan para ulama yang berkata hadis ini sahih, ya. Jadi tak apa. Untuk penerangan seterusnya, kita assume, ya, kita ambil kira ini adalah hadis yang sahih.
Right, kita masuk ke penerangan yang kedua. Baik, sekarang kedua kita kaji dari sudut matan hadis pula ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillul hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Maksudnya, akan ada dari kalangan umatku satu kaum yang menghalalkan zina, sutera, arak dan muzik. Baik, ada 4 perkara yang akan dihalalkan. Ya, pertama ialah zina. Kedua ialah sutera. Kejap. Sutera ni hukumnya memang haram ke? Atau ia hanya haram untuk lelaki? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya, hadis nombor 5057. Atau penomboran lain, hadis nombor 5148 dengan darjat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya dihalalkan emas dan sutera bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan ke atas lelakinya. Jadi sutera bukanlah haram secara mutlak, tetapi haram hanya bagi lelaki. Di sini terdapat petunjuk bahawa apa yang diharamkan dalam hadis sahih Al-Bukhari nombor 5590 ini tidak semestinya bererti pengharaman secara mutlak. Sebaliknya, hendaklah ditinjau berdasarkan dalil-dalil yang lain. Baik, kita ulang kali ya. Yang pertama tadi ialah zina. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, zina memang haram hukumnya secara mutlak. Yang kedua ialah sutera. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, sutera hanya diharamkan bagi lelaki dan tidak bagi perempuan. Jadi ia bukanlah pengharaman secara mutlak. Yang ketiga ialah arak. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, arak dan apa jua yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, apapun namanya adalah haram. Maka ia adalah pengharaman yang mutlak. Yang keempat ialah muzik. Jika dirujuk kepada dalil-dalil yang lain, seperti yang telah saya katakan dalam video saya yang pertama sebelum ini, di sana ada dalil yang mengharamkan muzik, ada dalil yang menghalalkan muzik, dan ada dalil yang menunjukkan Nabi tak suka tetapi tidak mengharamkan muzik. Oleh itu, muzik tidak haram secara mutlak. Ketiga, berdasarkan penjelasan kedua tadi, jelas bahawa hadis sahih Al-Bukhari 5590 ini tidak boleh difahami secara bersendirian. Sebaliknya, hendaklah digandingkan dengan hadis-hadis yang lain atau dengan dalil-dalil yang lain. Apabila digandingkan, maka antaranya ada yang haram secara mutlak seperti zina dan arak, dan ada yang haram pada keadaan tertentu. Sutera hanya menjadi haram apabila digunakan oleh lelaki. Muzik hanya menjadi haram apabila ia digunakan untuk mendorong atau menggalakkan perkara yang haram. Keempat, jika ada yang mahu menjadikan hadis sahih Al-Bukhari 5590 ini sebagai dalil yang bersendirian bagi mengharamkan muzik secara mutlak, maka berarti dia juga berdasarkan hadis yang sama ini mengharamkan sutera secara mutlak, baik untuk lelaki maupun perempuan. Kedua-dua baginya, kedua-dua lelaki dan perempuan ini adalah haram. Ya, ini bagi yang nak pegang hadis ini secara bersendirian lah. Padahal itu bukanlah kaedah untuk memahami hadis secara betul. Baiklah, demikian ulasan saya terhadap hadis Sahih Al-Bukhari nombor 5590. Sebagai kesimpulan, ada 2 poin yang ingin saya kemukakan. Kesimpulan pertama, ayuh kita mengkaji sesuatu isu dengan mendalam. Apa yang pada awalnya disangkakan pandangan jumhur ataupun pandangan majoriti, sebenarnya ada khilaf. Bahkan jika didakwa ada ijma' pun, sebenarnya ada khilaf. Ya. Sebagai contoh dalam bab mengqada solat-solat yang ditinggalkan sejak zaman muda, sejak baru akil baligh kan. Tak silap saya dalam salah satu kitabnya, Imam An-Nawawi menyebut ijma' bahawa para ulama' ijma' kena qada daripada zaman khilaf tu sampailah di zaman dia dah sedar nak kena solat 5 kali sehari lah. Ijma' tu. Tapi bila kita kaji, sebenarnya ada pandangan para ulama' lain yang berkata tidak, yang ditinggalkan itu cukup untuk dia bertaubat. Dan sekarang ini dia berazam untuk solat 5 kali sehari. Jadi
Walaupun ijma' sebenarnya tak ijma' ya. Telah saya jelaskan dalam video saya dalam berjudul haram melaksanakan solat sunat jika masih ada solat wajib yang perlu diqada. Okey? Dan apabila wujud khilaf, sudah tentu setiap pihak memiliki dalil dan hujahnya ya. Jadi bila kita dengar macam dalam bab muzik ini, ada pandangan yang berkata muzik ini harus, bukan sunat ya, harus ya, ataupun halal saja. Obviously kita akan fikir, apa dalil mereka? Apa pahaman mereka terhadap hadis Sahih Bukhari ni? Kenapa mereka boleh kata dalam hal ini, dalam bab ini tidak ada hadis yang sahih? Ini hadis Sahih Bukhari ni. Okey, kenapa mereka boleh kata tak ada pula? Hadis ni jelas-jelas sebut akan ada dari kalangan umatku satu kaum yang akan menghalalkan, salah satu daripada ini ialah muzik. Kan orang yang curious, orang yang menggunakan akalnya atas tujuan yang betul, tujuan yang salah guna akal untuk fikir sifat Allah. Tak, untuk tujuan yang betul, dia akan terfikir ulama' yang khilaf ni, meskipun mereka ni bukan majoriti, apakah hujah mereka? Apakah dalil mereka kan? Di sini saya maklum, ada yang bertanya apakah dalil yang menghalalkan atau mengharuskan muzik. Saya bertanya balik kepada yang bertanya itu, apakah selama ini anda hanya berpegang kepada pendapat yang mengharamkan muzik tanpa mengkaji kesemua dalil dan pendapat yang ada? Jika demikian, anda tidak berbeza dengan orang yang anda kritik sebagai bertaklid buta kepada satu pendapat saja atau fanatik kepada pendapat guru dia saja. Sementara anda sendiri juga bertaklid buta kepada satu pendapat atau bertaklid buta kepada seorang guru saja. Maka jadikanlah video saya ini sebagai turning point untuk sentiasa mengkaji dan mengkaji. Jika anda mengkaji dan anda berpendapat muzik itu haram, okey, tak apa, dipersilakan. Tapi berlaku jujurlah, haram tu haram lah. Jangan tonton video saya sebab video saya ada yang dimulakan dengan muzik yang haram. Why you still keep on watching? Jangan pergi masuk tempat-tempat yang ada muzik. Dah haram tu haram lah. Bukannya anda tak ada pilihan. Bukannya anda dalam keadaan darurat. Don't be a hypocrite. Okey. Tak marah pun, cakap je. Kesimpulan kedua, jika sesuatu hadis itu adalah sahih dan kita andaikan hadis 550 Sahih Al-Bukhari ini adalah sahih, ia tidak semestinya menatijahkan satu hukum daripada matan hadis tersebut. Hendaklah kita semak matannya secara teliti dan menggandingkannya dengan dalil-dalil yang lain. Saya yakin para penonton semua tahu bahawa sesuatu ayat Quran atau hadis tidak cukup difahami secara bersendirian, tetapi hendaklah diganding dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain bagi mendapat kefahaman yang seluruhnya. Baik, demikianlah sebagai kesimpulan ringkasnya ya. Tadi dah kesimpulannya. Okeylah, kesimpulan ketiga. Bagi yang berpendapat ia adalah haram, dipersilakan. Namun hormatilah pandangan orang yang berkata ia adalah harus. Jangan mencela, jangan mengkritik, jangan merendah-rendahkan. Bagi yang pendapat ia adalah harus, bukanlah berkata ia pula adalah sunat ataupun dianjurkan. Dan harus itu tidaklah bererti menyokong konsep Coldplay. Bukan menyokong February ada apa? Ed Sheeran ke? Bulan Mac pula sebelum Ramadan ada konsert Datuk Siti Nurhaliza, tak silap saya kan. Itu menarik juga tu. Konsert Coldplay hantam habis-habisan. Konsert Ed Sheeran senyap je. Konsert Siti Nurhaliza senyap je. Kenapa kan? Jadi bila kita menghalalkan muzik, bukannya kita menghalalkan konsert kan. Jadi jangan membuat kesimpulan yang terlajak. Don't put words into other people's mouths. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
level 2 6, if you could. Thank you. United 935, monitor 118.705. Right. 118.705, United 935. To ground region 4 and 8 will be getting 06 level 0. Right, 4, thanks, Sierra.